Bomba gali secara manual keluarkan mayat mangsa naas pesawat. Ali Putih jual kereta, motosikal dan trofi, bayar hutang balu abangnya. PDRM akui anggotanya tidak menjaga berat badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan meluangkan masa menikmati santapan minum petang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara semalam. Terdahulu, Seri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Datuk Seri Anwar di Istana Negara. Menerusi perkongsian di laman Facebook, Seri Paduka Baginda kemudiannya memandu sendiri dari Istana Negara bersama Perdana Menteri ke restoran Paul di Pavilion, Kuala Lumpur. Sebelum berangkat pulang, Seri Paduka Baginda bersama Perdana Menteri juga meluangkan masa menyaksikan persembahan tarian singa. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook memaklumkan sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara itu adalah bagi menyembah maklum urusan kertas-kertas kabinet. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bertahan Pandelela telah banyak menyumbang jasa dalam sukan terjun sehingga ke peringkat antarabangsa. Beliau berkata kenyataan Setiausaha Agung Persekutuan Renang Malaysia MAS Andy Lau kepada Ratu Terjun Negara Datuk Pandelela Rinong dianggap tidak wajar. Beliau berkata Pandelela mempunyai pengalaman yang luas dan boleh menjadi jurulatih, malah lebih daripada itu. Justru tidak perlulah pegawai-pegawai ini memperkecilkan atlet sebegini. Beliau berkata demikian dalam sidang media baru-baru ini. Pandelela sebelum ini dilapor mendakwa ada entiti yang mengganggu kem terjun Malaysia sekaligus menjadi punca terhadap prestasi hambar mereka di Kejohanan Akuatik Dunia di Doha, Qatar baru-baru ini. Dalam kenyataan balasnya, Andy dilaporkan berkata penerjun negara itu hanya memberi alasan bagi menutup kegagalan di Doha kerana pihaknya tidak pernah dimaklumkan mengenai masalah yang dihadapi atlet sebelum kejohanan berlangsung. Mursyidul Ampas Hashim Jassin memberitahu parti itu yakin ada perbincangan secara tidak langsung di antara pemimpin parti itu dengan UMNO bagi menghidupkan kembali muafakat nasional. Katanya ramai masih percayakan pintu MN belum tertutup dan mahu meneruskan kerjasama digagaskan ketika keduanya dalam blok pembangkang sebagai usaha penyatuan ummah pasca PRU14 dimenangi Pakatan Harapan. Katanya rentetan pelbagai isu menyentuh sensitiviti orang Melayu Islam sejak kebelakangan ini. Beliau nampak wujud kesedaran dalam kalangan pemimpin UMNO. Bekas Adun Sanglang itu berkata isu berkenaan antaranya membabitkan pembatalan 16 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019, cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakomeng dari DAP mencalonkan Kampung Baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO. PAS dan UMNO sebelum ini saling menuduh mengabaikan piagam MN yang diasaskan mereka hampir 5 tahun lalu. Hubungan dua parti itu tegang apabila PAS menyertai Perikatan Nasional yang diterajui bersatu sekaligus mahukan parti sepihan UMNO itu turut menyertai MN. UMNO membantah keras tindakan PAS itu kerana melihat bersatu sebagai pengkhianat yang berusaha membunuhnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Selangor menggali secara manual bagi mengeluarkan mayat mangsa naas pesawat terhempas di Kampung Tok Muda, Kapar. Pengarah JBPM Selangor, Wan Mat Razali Wan Ismail berkata, kerja-kerja mencari mangsa ini dibantu oleh pasukan bomba sukarela, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, Rela, Majlis Bandaraya Diraja Kelang dan penduduk sekitar.
Beliau berkata bomba juga menggunakan kaedah penggalian secara manual dengan bantuan jentera berat berdasarkan cebisan-cebisan mayat yang ditemui di sekitar bangkai pesawat. Tambahnya, kekuatan keanggotaan JBPM adalah seramai 15 pegawai kanan dan 23 pegawai bomba lain-lain pangkat. Terdahulu, media melaporkan Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan, mengesahkan juruterbang dan pembantu juruterbang terkorban dalam naas pesawat ringan model BK160 Gabriel yang terhempas di Kampung Tok Muda Kapar. Pelawak Ali Putih terpaksa menjual kereta, motosikal dan trofi yang dimenangi ketika menyertai program reality komedi beberapa tahun lalu bagi melangsaikan hutang. Menerusi video dimuat naik rakan pelawak itu dikenali sebagai Poji Pidon di Instagram, dia memaparkan momen Ali menenangkan isterinya Melati Fitri yang bersedih selepas kereta milik mereka diserahkan kepada pembeli. Sebelum itu, melalui akaun IG yang sama, turut memaparkan sebuah motosikal jenis RXZ berwarna merah yang dikatakan milik Ali turut dijual. Malah Poji turut memberitahu kesemua trofi dimenangi Ali atau nama sebenar Said Ali Mubarak Said Muhammad Rizwan menerusi program reality komedi yang disertainya juga sudah berjaya dijual. Perkongsian itu juga mendapat pelbagai reaksi netizen yang rata-rata memuji tindakan Ali berusaha melunaskan hutang dengan pelbagai cara. Beras putih Malaysia Madani yang dijual pada harga RM30 dengan berat 10 kg sekampit akan diperkenalkan dan berkuat kuasa 19 Februari ini serta dijangka berada di pasaran bermula 1 Mac. Pengerusi Task Force Kluster Makanan, Majlis Tindakan Kos Sara Hidup, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal berkata, ini bermakna tiada lagi kategori beras putih tempatan SST dan beras putih import SSI, melainkan beras putih Malaysia Madani sebagai kategori tunggal. Beliau yang juga ahli Parlimen Bukit Gantang berkata, dalam tempoh 19 Februari hingga 1 Mac 2024, kerajaan memberi masa kepada pemain industri beras untuk membuat penyelarasan dengan membenarkan semua jenis pembungkusan lama dijual sehingga stok pengambitan di pemborong habis. Selain itu, harga beras putih Malaysia Madani bagi per kampit beras 5 kg pula ditetapkan pada harga RM15.50 manakala kampit 1 kg pada harga RM3.50, katanya pada sidang media hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Alauddin Abdul Majid mengakui kira-kira 2% hingga 3% daripada 10,000 anggotanya mengalami masalah berat badan. Justru beliau meminta mereka menjaga tahap kesihatan, khasnya memastikan berat badan sentiasa dalam julat jisim indeks tubuh BMI yang ditetapkan. Tambahnya lagi, tugas polis ini mencabar dan antara cara untuk menghadapi tekanan dan cabaran adalah dengan kesihatan badan yang baik, fit dan cergas. Buat masa ini, beliau berkata tiada garis masa ditetapkan untuk anggota dan pegawainya, tetapi mereka mengambil pendekatan secepat mungkin. Mengenai lawatan mengejut Ketua Polis Negara ke beberapa IPD, Alauddin berkata semua ketua jabatan dan ketua polis daerah diarahkan mengambil pendekatan turun padang memantau anggota di lapangan termasuk beliau sendiri. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.